Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua peserta-peserta yang sudi hadir untuk program Mendeley Adventure pada petang ini yang merupakan anjuran kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak dan juga rakan masjid. Saya kira ini bukan kerjasama yang pertama kali kita buat. Kita dah bekerjasama beberapa kali sejak daripada tahun lepas. Kita ada banyak program lah kerjasama dan juga terima kasih kepada persatuan rakan masjid yang sentiasa bekerjasama dengan pihak perpustakaan dalam penganjuran pelbagai program-program menyokong READ at UiTM. So saya difahamkan petang ni ada 27 peserta yang dah daftar untuk sesi Mendeley ni, tetapi tak ada masalah kalau mungkin ada yang tak sempat masuk ke ataupun yang dah ada masalah network dan sebagainya, nanti mereka boleh rujuk recording yang saya ada record ni, boleh rujuk lah. Okey, pertama sekali sebelum kita mula, tadi saya dah ingin memperkenalkan dululah. Nama saya Puan Nurul Diana Jasni, boleh panggil saya Puan D. Saya merupakan Timbalan Ketua Pustakawan di bahagian perkhidmatan. So untuk sesi Mendeley ni, kalau ada siapa nak tanya ke ataupun mungkin masa kita tengah buat all the way hand session nanti ada yang tak sama ke, boleh just terus interrupt je. Kalau tak nak buka webcam ke, tak nak buka suara ke, boleh je terus bertanya di bahagian chat. Okey? So boleh kita mula. Kebanyakan peserta saya memang dah minta penganjur installkan dulu Mendeley Desktop. So Mendeley Desktop tu penting untuk anda gunakan nanti. Dan kita nanti saya akan tunjukkan slide dulu, selepas itu kita akan pergi hands on session dan kepada pelajar sebab tu kalau anda dengar dekat satu device tu mungkin handphone, satu lagi memang anda kena buka laptop sebab kalau tak nanti tak samalah dengan apa yang kita buat masa sesi hands on nanti. Okay. So, saya share dulu saya punya screen interface Mendeley Desktop bila dia dah berjaya install. Biasanya di bahagian anda punya desktop, dia akan keluar macam ni. Mendeley Desktop. Semua orang sama? Sama-sama. Boleh bagi respon di bahagian chat. Kalau malam nak type panjang-panjang, type je Y. Y tu ya. X tu tidak. So, sama tak dengan saya? Okay, saya buka balik screen. Okay, Maisara sama. Syafiqah sama, Nisa, Sabrina semua sama. Okay. So, step yang kedua. Sebelum kita mula apa-apa, saya nak semua orang check. Di bahagian Mendeley Desktop, pastikan anda semua dah sign in. Dia tidak ada masalah. Kalau siapa ada 5 akaun Gmail, nak create akaun Mendeley 5 pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada limit. Cuma dia punya limitation dia adalah Mendeley ni memerlukan internet connection. Tak ada internet tak boleh connect lah dan saya biasanya tidak berapa advise anda guna wifi sebab dalam Mendeley ni dia ada function untuk synchronization. So synchronization ni penting supaya dia akan synckan anda punya segala anda punya projek kepada Mendeley web. So nanti kita sama-sama sign in pada Mendeley web, nanti kita tengok dia punya interface dia agak sedikit berbeza lah. Okay. So step yang kedua, sebelum kita nak mulakan apa-apa, saya nak anda semua check di bahagian Mendeley Desktop, klik di bahagian Tools. Cuba tengok yang nombor 2 tu, Install MS Word Plugin. Siapa yang sama macam saya install MS Word Plugin? Kalau mereka yang dah install, dia akan keluar uninstall. Siapa yang dah install, dia akan keluar uninstall. Saya tak install lagi sebab saya just nak tunjuk dulu dia punya perbezaan. Yang lain-lain, uninstall ke install? Sekejap saya tengok, check. Install ke uninstall di bahagian tools? Okay, siapa yang keluar uninstall tu buat mana dia dah install? Fauzan dah. Hani, Haikal sama macam saya. Dia keluar tools, install MS Word Plugin. So inilah features yang penting sebelum kita nak mula menulis, sebelum kita nak guna Mendeley dengan Microsoft Word. Okay. Orang lain, Nur Syuhada, install. Yang lain-lain? Dia 29 dah ni, ramai yang join. Waalaikumsalam. Tuan TS. Bos saya pun ada join ni. Okay. So mesti sama macam saya ni. Kalau siapa yang tak install, dia akan keluar macam ni lah. Install MS Word Plugin. So tak ada masalah pada mereka yang sama macam saya install MS Word Plugin. Pastikan anda tutup dulu Microsoft Word ke, Microsoft Office ke dan sebagainya. Okay, dan anda klik install MS Word Plugin. Saya kena tutup saya punya slide PowerPoint ni sebab nanti dia akan kacau. So pastikan kita tak buka apa-apa pun di bawah ni. Kemudian kita klik pada tools.
dan kita install saja MS Word plugin. Okay, bila dia dah berjaya, dia akan keluar macam ni lah. Sekali je dia keluar bila masa kita klik. Dia keluar plugin install. So dia akan bagi tahu citation plugin for Microsoft Word ni dah wujud. Sebenarnya dia dah bagi tahu dah dekat sini. Kalau kita nak double check, kita buka Microsoft Word yang blank document. Semua orang sama boleh buka apa-apa Word document. Sambil tu saya buka saya punya slide ni lah petang ni. So dia duduk dekat mana? Siapa tahu dia duduk dekat mana? Bila kita dah berjaya install tu, dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat tab References. Dia duduk di tab References. Kalau siapa yang berjaya install, tak ada masalah. Bila kita klik saja References, dia akan duduk, ada lambang Mendeley dekat situ. Tiba-tiba wujudlah ni, insert citation, open Mendeley dan sebagainya, dia akan keluar. Bermakna, okey lah, tak ada masalah. Orang lain? Dah buat? Yang lain okey? Okey, Fauzan okey dekat dalam Microsoft Word, dan pastikan anda tidak menggunakan perisian untuk Microsoft Word ni. Kalau ada yang guna WPS, sila uninstall daripada anda punya orang kata laptop. Saya tak sarankan anda guna WPS tu. WPS ni dia adalah open source, free, so dia tak berapa geng. Dan untuk pelajar UiTM, UiTM ni kita bagi anda 365 punya office. Kita memang bagi 365, jadi sebenarnya anda dah boleh dapat yang license punya Microsoft Office. Okay, Fakihah okay, Nurul Ain okay, Maisarah okay. Okay, bagi respon tau. Kelas ni kalau petang-petang ni dia kena bagi respon. Tempat nanti mungkin saya buat tak sama ke, nanti info tak sampai, nanti ada kemudian hari ada problem ke, so just respon saja. Ya, student UiTM free install. LibreOffice ni awak guna Mac ke? Ni mereka yang have ni guna Mac. Kalau mereka guna Mac, pastikan anda guna LibreOffice, baru anda punya Mendeley boleh function. Dia memang ada benda-benda yang teknikal sikit lah. Okay. Okay, so kita pergi dulu slide, sebab nanti kat slide ni kita akan tahu beberapa ciri-ciri penting lah kenapa kita perlu tahu pasal Mendeley. Kebanyakannya semua ni semester berapa? Semua campur-campur fakulti Fakulti apa? Dan semester berapa? Dah start buat research proposals, research methodology. Okay, FSSR ada, FSK ada yang daripada education, campur-campur lah. Okay, ada yang mungkin tengah buat assignment group ke, tak ada masalah. Sebenarnya bila kita buat assignment pun kita boleh guna. Mungkin ada orang cakap Mendeley ni guna waktu research proposal, sebenarnya tak. Bila buat assignment individual, dia daripada accounting, SEM 6, sebenarnya awak dah boleh guna dah. Saya buat saya punya paper ke, saya punya pemerlukan, saya letak references, saya memang gunakan. Okay, dan dia adalah free software. So bila saya cakap free software, sebenarnya UiTM ni kita ada dua software untuk manage references. Satunya adalah yang license, subscription, maknanya kita ada license maknanya kita dapat yang latest version iaitu EndNotes. Okay, dan yang kedua Mendeley lah. Mendeley ni dia free. Jadi bila free dengan yang berbayar license ni, dia ada sedikit perbezaan. So ada setengah features tu Mendeley tiada, tetapi EndNotes ada. So itu adalah antara kelebihan dia, dan biasanya pelajar-pelajar yang daripada fakulti farmasi, perubatan, lagi fakulti-fakulti yang sometimes dia nak masukkan maklumat bahan tu secara manual, tidak ada features itu di dalam Mendeley, jadi kenalah guna migrate daripada Mendeley pergi ke EndNotes. Jadi tak ada masalah. Mungkin ada setengah pelajar tu dia kata, alah saya dah buat dah guna Mendeley. Sebenarnya kita boleh transferkan saja anda punya projek daripada Mendeley library kepada EndNotes. Itu saya kena duduk sama-sama dengan pelajar sebab dia banyak step lah. Import dengan export. Macam trading pula. Fakulti Perkawanan tahulah. Dia macam trading sikit untuk kita move daripada Mendeley pergi EndNotes. Ada juga pelajar dah setengah jalan guna EndNotes, alamak puan saya nak pergi guna Mendeley lah sebab Mendeley ni dia macam simple features dia. So itu pun sama konsep dia. Dia ada import dengan export untuk kita tukar salah satu penggunaan ni. Tetapi apa yang saya boleh cakap adalah penting untuk kita guna software ni supaya dia memudahkan anda semua. Saya tak nak mungkin kalau ada yang SEM 1, SEM 2 tu guna manually, guna citation yang site fast lah, guna macam-macam yang dekat website tu. Tetapi sebenarnya bila kita guna software ni, dia lebih organized, dia lebih sistematik dan
dia akan cantik lah anda punya references tu. Compare kalau anda guna yang auto generate references dan sebagainya. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Semua orang okey setakat ni bersama-sama dengan saya. Selama ni guna Mendeley ke ataupun manual? Siapa kat sini buat manual? Yang siapa sebelum ni guna yang website tu generate lah. Dia kan kawan-kawan share yang auto lah. Dia kena generate references tu, ada yang guna manual. So nanti kita akan sama-sama terkagum lah dengan kegunaan software ni bila tengok perbezaan kita guna software dengan tak guna software. Okay. Baik, kenapa kita guna references? Okay, bila kita buka apa-apa artikel. Okay, saya buka salah satu artikel yang ada dalam saya punya folder ni. Okay. Selalunya kita baca artikel. Okay, kita baca apa artikel pun. Sekejap. Okay, kita akan macam ni lah. Kita baca, kita akan tengok dulu dia punya page pertama tu, kita akan scan dulu. Ini antara tips jugalah. Okay, bila kita dapat satu artikel, kadang-kadang orang dapat dalam 7 page. Okay, dia okey lagi. Lepas tu katalah dia dapat setengah artikel tu, mungkin macam ni, 12 page. Ada setengah tu, 8 page okey lagi. Okay, ada setengah tu, ada yang 15 page. Okay, ada yang 17, ni 11 page. Okay, yang ini 9 page. Okay, tak ada masalah. Apa yang penting sebenarnya, saya tahu semua orang akan ambil. Save dulu artikel-artikel ni. Okay. Lepas tu nak bacanya tu macam alamak. Bercinta nak baca lah apa semua. Jadi sebenarnya tips yang pertama kita boleh buat adalah kita scan dulu. Bila kita dapat sesuatu artikel, kita scan dulu. Okay. Scan tu bermakna kita tengok dulu di bahagian abstract. Ni sambil-sambil lah saya bagi tips sikit. Kita tengok dulu di bahagian abstract. Di bahagian abstract ni kadang-kadang kita dah boleh tahu dah, okey, artikel ni cerita pasal apa. Dan selalunya tips yang saya advise pada pelajar adalah kita lompat kepada step yang kedua. Okey, kalau kita rasa macam, sekali scan ni kita tengok, okey lah, ada poin-poin penting lah yang saya rasa saya nak rujuk juga artikel yang berkaitan, yang dibincangkan di dalam artikel ini. Selalunya saya akan terus advise pelajar, okey, dan kebanyakan artikel ini ada daripada database yang kita langgan, sebab tu saya minta pelajar-pelajar gunakan easy access, gunakan MyKM, okay? Gunakan platform-platform yang perpustakaan dah habiskan berjuta-juta, dan artikel-artikel ni jangan terlalu depends pada Google Scholar, guna website yang bagi free open access tu. Gunakan yang UiTM punya database. Sebab biasanya artikel-artikel yang daripada pangkalan data ni, contohnya daripada Science Direct ni, dia telah dibuildkan dengan orang kata bookmark. Jadi bookmark ni kat sebelah tepi ni, katalah saya nak pergi tengok references. So saya klik saja di bahagian references. Okay, dan kebanyakan biasanya artikel ni di bahagian references, mana-mana artikel lah, tak kisahlah dia format apa pun, annotated ke, numbering ke, medic punya format ke. So biasanya setengah artikel ni dia dah wujudkan DOI. DOI ni macam IC surat beranak artikel tu. Okay, jadi kadang-kadang anda bernasib baik, kadang-kadang katalah anda rasa, sebenarnya saya nak artikel nombor 8 ni, okay, kita boleh terus je, nampak tak ada lambang tangan, hyperlink kepada artikel tersebut. Jadi kita boleh terus klik saja, okay, so kita klik saja allow PDF ni, apa yang terjadi adalah, dia akan terus buka artikel tu di page tingkat artikel tu, dan kalau kita tengok, okay, sebenarnya artikel ada dekat Science Direct. Jadi, kita kena pergi dekat easy access dan boleh terus download artikel ni. So, senanglah. Itu antara tips yang saya boleh bagi tahu. Scan dahulu di bahagian atas, kemudian terus lompat di bahagian references. Kemudian kita boleh dapatkan beberapa artikel yang saling berkaitan. Okay, siapa pernah buat trik ni? Ke ataupun awak jenis yang cari, save. Lepas tu, nantilah baru baca. Ada mood kan baru baca. Baru nak baca. Selalu ada setengah orang dia jenis macam ni. Dia bacalah daripada muka surat pertama, lepas tu baca surat kedua, lepas tu dia letak macam stiker ke, lepas tu baca surat ketiga, keempat. Tetapi kalau saya, in the process of awak cari literature review, selalunya saya akan scan di bahagian abstract. Abstract ni dia bagi tahulah this paper is talking about. Terus lompat. Itu antara tips dia. Boleh. Okay, sampai
banyak-banyak page. Lepas tu sekali topik bila dah baca full page artikel tersebut. Sebab tu apa-apa pun baca dulu, scan di bahagian atas, kemudian kita boleh terus lompat ke bahagian references. Itu yang nama dia. Dia akan menceritakan artikel-artikel yang saling berkaitan. Dan sekiranya artikel tu free, contohnya macam ni, open access, anda dah boleh terus download. Dan kalau dia di hosting di dalam pangkalan data yang dilanggan oleh pihak UiTM, itu yang anda kena login easy access tu, ataupun login dalam MyKM dan kemudian klik online database. Okay, biasa guna tak easy access? Easy access, MyKM ke baru first time dengar? Jangan baru first time dengar, sudah SEM 6, SEM 7 ni. Okay. Ni Haikal memanglah saya tahu dia selalu. Ahmad Fauzan dah SEM berapa? Pertama kali dengar. Jadi nak mendapatkan artikel-artikel jangan depends on Google Scholar saja. Pergi kepada easy access. Easy access ni UiTM habiskan berjuta-juta ni page yang ini. Siapa yang tak pernah tengok? Saya buat iklan sekejap easy access ni. Siapa yang tak pernah tengok ni? Masukkan login guna nombor metrik, password menggunakan IC number. UiTM spend juta-juta, lepas tu student tak guna page yang ini. Tak kisah awak berada di mana-mana. Google Scholar dia tak link dengan database yang dilanggan. Itu masalah dia. Dia tidak synchronization kepada yang kita langgan juta-juta ni. Dan kita tak nak anda gunakan Google Scholar tu sebab nanti anda akan buka Google Scholar dan dia tidak ditarik metadata. Dia tak dapat baca, dia tak dapat capture. Dia tarik yang macam based on orang cari. Dia memang dapatlah hits tu. Tetapi dia tak pergi pada database yang kita langgan ni. Tunggu sekejap sambil iklan ni. Okay. Contohnya macam yang kita langgan yang banyak-banyak, kita ada macam-macam. Kita ada e-books, kita ada online database dan kita easy access ni mengikut kesesuaian. Contohnya by format, awak hari ni nak cari apa, e-book saja ke, e-journal saja ke, ataupun anda adalah daripada fakulti account. Database apa yang berkaitan dengan fakulti account? Bila kita klik accounting, kita dah susun siap-siap dah. Inilah bahan-bahannya. Jadi anda tak payah buka banyak Google Scholar. Okay, kalau saya buka satu Science Direct punya database, anda boleh tengok dekat situ ada berapa million, berapa juta bahan yang ada. Dan kadang-kadang dia memang selalunya Google Scholar tak tarik dia sebab Google Scholar ni apa yang free, apa yang dia bagi hits yang orang selalu cari, dia jumpalah. Tetapi sama juga, itu yang terjadi bila anda buka Google Scholar pun dah tak jumpa. Nak download dia kata sila sign in, sila purchase, sila bayar. Siapa yang pernah jumpa macam tu? Disebabkan dia tidak melalui gateway easy access tu. Sebab awak tak lalu ni, dia tak jumpa. Ini rumah dia dulu sebelum, sebab tu yang dia akan crawl macam-macam database. Emerald, Science Direct, kalau education tu ada ProQuest. Okay. So nanti boleh book session yang lain pula. Okay, itu yang terjadi. Sebab tu kita tak nak anda menghabiskan masa buka banyak Windows, tetapi sebenarnya kadang-kadang tak dapat pun artikel tu. Hari pun malam tau. Daripada bila awak kerja awak nak cari artikel je, sedangkan sebenarnya dia dah menjimatkan masa bila guna easy access page ni. Okey, baik, seterusnya kenapa kita perlu reference? Okey, penting untuk kita reference supaya anda tidak dikira sebagai plagiarism. Menirulah. Okey, dan pernah tak lecturer mention bila kita ambil certain ayat, kita perlu paraphrase, rephrase balik. Apa yang statement 4 baris tu yang awak copy paste tu, dia cakap tentang apa? Jangan ambil sebiji-sebiji supaya anda tidak dikira meniru. Okay, sebab itu kita menggunakan Mendeley sebab dia ada function in-text citation. Itu dia punya term dia. Tetapi kalau anda perasan bila anda tengok macam-macam artikel, dia ada nama yang dalam kurungan-kurungan tu. Itulah citation. Kita bagi kredit. Okay, kita ambil statement kajian siapa yang pernah buat. Sebab kita kena bagilah pernah orang tu buat kajian tentang apa semua, publish dalam jurnal-jurnal semua, tapi orang tu main copy je, tarik ambil ayat kajian dia tu tetapi tidak memberi kredit. Okay, so itu adalah citation. Yang jumpa-jumpa dalam kurungan tu, kalau kita tengok dalam PDF artikel yang saya buka tadi, perasan yang di dalam biru-biru tadi tu, dia setengah artikel, medik ke apa, dia dah macam ni lah. Kalau saya klik ni pun 3, 5, 9, 5, 8 ni, dia akan pergi balik merujuk kepada references. Inilah maknanya kita rujuk paper-paper orang dulu yang pernah buat kajian. Dia tak boleh suka hati je. Okay?
Kemudian, apa dia bibliografi? Kadang-kadang ada setengah pelajar, dia buka-buka buku ke ataupun kadang-kadang dia rujuk setengah bahan. Di bahagian bawah sekali tu, dia tak wujud sebagai references, tetapi dia wujud sebagai bibliografi. Siapa pernah jumpa? Benda ni jaranglah terjadi. Biasanya macam buku, ya, kadang-kadang kita rujuk buku rujukan ni, kita tengok muka surat terakhir sekali selepas indeks, dia akan muncul dalam bentuk bibliografi. Okey, bibliografi ni terjadi biasanya macam ni. Kadang-kadang saya baca satu-satu buku ataupun siapa-siapa. Okey, kita baca buku. Okey, ni contohnya buku yang awak guna tu dia cerita tentang education management ke. Okey, ditulis oleh siapa-siapa nama penulis. Awak baca buku tetapi awak tidak ambil certain ayat daripada buku tu. Tetapi awak baca buku tu, okeylah, saya dah dapat idea dah. Buku ni dia cerita pasal education management tu perlu apa. Jadi itu hanyalah idea. Automatik buku ni punya maklumat dikira sebagai citation ke bibliografi. Dia akan dikira sebagai bibliografi. Okay. So dikira sebagai bibliografi lah. Okay. Berbeza pula citation dengan references ni. Kadang-kadang awak jumpa setengah muka surat, page, okay, artikel ke apa. Okay, contoh macam ni. Lepas tu awak saya nak ambil lah certain ayat daripada sini. Awak highlight, awak copy, masuk dalam Microsoft Word. Automatik maklumat ni, okay, dia dikira sebagai citation. Yang kedua, dia masuk di dalam anda punya references. Kena ada dua-dua. Termasuk dekat dalam anda punya paragraf, dalam page berapa ke, 3, 4, ada anda menyebut, kena bagi kredit, ingat kena bagi kredit. Yang kedua citation dan yang ketiga dia muncul sebagai references. Boleh setakat ni? Okay, jelas tak yang saya explain apa perbezaan citation, apa perbezaan references, apa perbezaan bibliografi? Okay, boleh respon dekat chat? Okay. Ke sebelum ni awak ingat bibliografi tu sama dengan references. References pun bibliografi. Dia tidak sama. Kadang-kadang lecturer saja je dia treat. Mana awak punya bibliografi ni? Tapi sebenarnya dia mention. Itu sebenarnya references. So kalau pelajar pengurusan maklumat tu dia sangat detail lah, very particular persyarat-persyaratnya. Okay. Kemudian kita pergi pula. Okay, di sini dia ada sedikit tricky sebab bila kita buat kerja, kita buat penulisan dan sebagainya, ada saat di mana kadang-kadang kita nak bahan tu muncul as bibliografi saja. Ada setengah bahan tu kita nak dia muncul appear dalam citation dan juga references. So di sini adalah kekurangan Mendeley. Okay, sebab kalau Mendeley awak kena buat manual dan sebagainya. So ada setengah editing citation tu anda kena buat manual. Tetapi EndNotes kita boleh buat auto. Sama ada kadang-kadang kita jumpa bahan tu, kita nak munculkan dia sebagai bibliografi saja. Dan dia boleh dikombinekan dalam satu list yang sama, references dengan bibliografi dalam EndNotes. So Mendeley tidak adalah, tu adalah sedikit dia punya perbezaan. Okay. So ini tadi saya dah explain bibliografi, dia idea sahaja. Kita tak cite pun dia dekat dalam kita punya assignment. Tetapi hanya untuk memberikan idea. Tetapi sayanglah, kalau awak ada baca 10 buku, awak ada rujuk 10 buku yang berkaitan dengan anda punya topik, takkan 10 tu tak masuk dalam anda punya references list. Sayanglah, sebab anda ada dapat sikit-sikit point kan. So kita considerkan dia macam tu. Okey, penting untuk, tak kisahlah awak guna bahan apa, buku ke, laporan tahunan ke, website ke, media sosial ke, kita perlu memberi kredit. Dan dalam software EndNotes, dia ada satu part untuk kita masukkan manually dan dia ada banyak dia punya description dia. Compare dengan Mendeley, Mendeley ni dia ada simple saja, dia tak banyak. Kalau saya tunjuk di bahagian Mendeley ni, bila kita jumpa bahan yang kita kena type manual, contohnya buku tadi, website ke ataupun laporan tahunan ke, apa lagi, surat khabar ke, tak ada soft copy yang kita perlu masuk jadi secretary nak masuk manually. Jadi kita kena pergi pada file, kita klik add entry manually. Jadi di dalam Mendeley ni format dia adalah tak sampai 20 ni, dalam 20-22 macam tu. Okay, yang saya kira dulu. Nampak dia ada ini sahaja, nampak dia ada report, kita boleh scroll lagi ni. Default dia memang keluar jurnal artikel. So dalam ni dia ada yang basic, yang penting saja. Tetapi dalam ni tak ada sosial media. Okay, dalam EndNotes dia ada lebih daripada 50 format bahan.
So saya tunjuk sikit lah. So kalau saya ada bahan yang baru saya nak masukkan, okay. Kalau saya tunjuk, ini adalah features and notes. Nampak perbezaan dia, nampak? Kalau saya scroll ke bawah ni, dia lebih daripada 50. Kalau kita compare dengan Mendeley tadi, dia cuma ada berapa? Siapa yang rajin kira, dia ada dalam 20, 22 macam tu sahaja, tak banyak. Yang paling ketara perbezaan Mendeley dengan EndNotes. Okay. Baik, seterusnya, okay, kemudian kenapa kita perlu memberi kredit? Okay, supaya kita tidaklah syok sendiri tulis. Biasanya supervisor ke pensyarah dia akan kadang-kadang statement awak tu bombastik dalam satu assignment tu. Awak cakap education management ataupun accounting forensik ke apa pun, ayat awak memang bombastik. Tapi awak statement tu merujuk daripada kajian siapa? Dia bukan macam kita buat assignment, macam kita buat karangan sekolah ke, main tulis je, tak boleh. Di peringkat academic writing, kita perlu memberi kredit supaya kita tidak dikira pelagat lah. Okay? Kemudian dalam UiTM ni kita pakai satu format saja. APA ataupun nama penuhnya American Psychological Association. Dan kalau anda nak check di dalam Microsoft Word, cuba check style anda tu version berapa. This is the latest one, American Psychological Association 7 edition. Siapa yang masih pakai 6, tak ada masalah pun. Awak klik je more style, kemudian anda cari je, klik more style. So nanti Mendeley ni akan cari. So awak type je American Psychological, kemudian pilih saja yang 7. 7 ni this is the latest one. Dia ada sedikit perbezaan lah. Cuba check, anda punya 7 edition ke 6 edition? 7 ke 6? Fauzan punya 7. Orang lain punya 6 ke 7? Cuba check. Check balik. Kalau nak tahu pun di Mendeley tu kita dah tahu dah. Klik dekat view, klik pada citation style. Yes. Pastinya dia adalah American APA 7 edition. Okay, Nurul Ain punya 7. Afizah pun 7. Siapa yang ada 6 tu? Ada masalah, tukar je. Ashrafi awak tukar. Tukar saja. Pergi je dekat Mendeley desktop tadi. Di bahagian view, citation style. Kalau tak keluar 6 tu, anda klik saja more style. Kemudian type lah American Psychological dekat search ni. Ataupun kalau nak scroll je, dia akan keluar. Dan bila jumpa je sahaja 7 edition, klik je lah selected, use this style. Kemudian klik done. Jadi sebenarnya dekat Microsoft Word pun pastikan dia adalah American Psychological 7 edition. The latest one. Okay, dah tukar dah. Senang kan? Simple saja. Okay, so sama juga. Kalau katalah pensyarah ke, awak boleh ajar dengan lecturer pun. Kadang-kadang lecturer tu dia kata, "Mak, saya ni nak hantar paper tapi paper tu minta IEEE. Macam mana ni?" Sebenarnya awak boleh ajar lecturer tu. Tukar je puan, tukar je doktor. Kadang-kadang diorang pun tak perasan. Dalam ni ada macam-macam style. Mungkin conference ke journal tu minta format lain. Tukar saja IEEE. Dia boleh tukar-tukar secara automatik. Nak patah balik 7, just klik saja 7. Okay, boleh? Okay, orang lain dah tukar dah. Tukar? Okay. Fakihah pun dah. Sebab tahun lepas dia tukar yang 7 ni. Jadi dia ada sedikit perbezaan lah. Okay, yang baru masuk ni. Okay, tak apa, nanti boleh tengok recording session yang terlepas tu. Pastikan anda punya citation style adalah APA 7. Dan kalau nak check di bahagian references tu juga adalah APA 7. Okay, kita pergi balik pada slide. Okay, APA ni apa yang membezakan dia? Kalau perasan dia adalah alphabetical list. Nama-nama author tu akan disusun secara alphabetical list. Okay, di dalam ni dia akan susun lah. Kalau kita tengok cara dia kita cite dalam kita punya perenggan penulisan. Cara dia macam ni, lepas tu nanti output dia di bahagian references akan jadi macam ni. Ini adalah antara contoh. Okay, macam mana cara intern. Nanti kita buat Mendeley tak payah pening, dia akan buat terus auto saja. Okay, so ini adalah common rules. Okay, biasanya dia akan diikuti dengan nama siapa yang tulis, author, kemudian tahun. Okay, so ada sesetengah keadaan anda akan jumpa penulis tu tak ada dalam bracket.
Contoh macam ni, kenapa sekejap penulis tu dalam bracket dengan tahun, sekejap tidak? Kalau simple je, awak kena ingat macam ni. Kalau awak ada guna ayat-ayat penulisan macam ni, according to, stated by, referring to, apa lagi? Ayat-ayat klise itulah penulisan, automatik author tidak berada di dalam bracket. Yang ada dalam bracket adalah tahun. Okay, dan sebenarnya kalau awak refer, awak type saja kat Google APA 7 Guide. Sebenarnya APA 7 Guide tu dia akan bagi anda lebih detail. Dan awak boleh rujuk APA 7 Guide. Banyak library overseas dia dah bagi simple-simple cara. Macam mana kalau author tu punya nama, contoh macam ni lah. Okay, nama orang putih macam mana. Tapi dalam Mendeley ni kita tak pening-pening. Just kena tricky di bahagian contohnya kita nak nama Melayu. Nama Melayu ni kadang-kadang contohnya Fatah Amin. Bila kita nak cite ataupun kita nak gunakan dalam Mendeley, takkan kita nak nanti kita kata nama dia bila kita masukkan dia jadi Amin, Fatah. Ataupun kita jumpa keadaan di mana bahan tu adalah report, laporan tahunan, nama-nama tempat. Contohnya Bank Negara Malaysia. Kalau kita terus type exactly dekat dalam Mendeley tanpa kita buat ada satu benda tu, nanti Mendeley akan jadi Malaysia, Bank Negara. Macam kelakar je nanti bila dia punya references. Jadi nanti kita ada satu tempat, macam mana nak bagi Mendeley ni jangan terbalikkan nama-nama tersebut. Okay, dan kalau awak jumpa nama orang putih, Mendeley ni akan baik hati terbalikkan. Contohnya David Beckham, Tony Stark, type je macam mana nama orang putih tu. Sebab nanti bila awak tekan enter, Mendeley akan terbalikkan secara automatik. Nanti kita buat sama-sama ya. Ini saya just bagi dulu brief lah. Okay, macam mana kalau buku, macam mana kalau jurnal artikel, okay, macam mana dia punya list dia untuk website, macam mana cara dia. Tetapi bila kita guna Mendeley ni sebenarnya dia dah buat secara auto. Okay, ini Medic punya style, dia berbeza sikit. Biasanya orang-orang medik, doktor ni dia tak guna APA lah. Dia akan guna NLM punya style ataupun American Medical punya style. So tak payah pening lah. Kita UiTM masih maintain APA. So sekali lagi berkaitan dengan ethics, jangan main simply saja ambil mana-mana paragraf ayat tanpa anda melakukan paraphrase. Nak sebut paraphrase or rephrase. Bermakna katalah setengah awak copy beberapa baris daripada mana-mana artikel. Okay, memang nampak best, senang je kerja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z semua tu. Tetapi kalau anda tak ubah statement-statement tu, selagi dia tidak menyimpang daripada masuk asal. Okay, bermakna anda buat cara yang betul lah. Sebenarnya cuma orang malas nak buat paraphrase sebab kadang kena fikir, nak tukar grammar, language dan sebagainya. Tetapi dia menyelamatkan anda di kemudian hari di bahagian mana? Okay, pernah dengar tak software turn it in? Pernah dengar? UiTM berapa persen? Kat sini dah tulis dah. Berapa persen? Pernah dengar turn it in? Turn it in tu semua bukan kawan baik pelajar-pelajar dan bukan kawan baik mereka-mereka yang menulis. Okay, so UiTM 30%. Ini saya punya cerita betul lah. Ini adalah saya punya paper masa saya buat master. First dia run adalah 39%. Walaupun rasa macam dah rephrase dah. Macam dah paraphrase dah. Dah buat citation, bagai references semua. Tetapi bila run 39, jadi nak mengurangkan dia tu, kenalah rephrase certain ayat yang kita copy and paste, so dia turun. Second run dia turun kepada 17%. So selamatlah. Sebab memang bagi pelajar-pelajar yang tengah buat thesis ataupun tengah buat research metodologi ataupun tengah buat research proposal, anda perlu nanti run, anda punya supervisor atau lecturer akan run software ni. So janganlah dapat sampai, sebab dia run boleh 2 kali je kalau tak silap saya. Janganlah run pertama tu 56%, run kedua makin naik pula. Ataupun better second run tu kita dah turun daripada 30%. Okay? Baik, so ni macam saya mention awal-awal tadi, kita ada 2 software, Mendeley dan juga EndNotes. So EndNotes ni dia adalah license punya software. Jadi bila license ni dia berbeza dengan Mendeley yang free software ni lah. Okay, ni antara dia punya perbezaan. Perbezaan paling ketara tadi yang saya mention. Kalau kita nak masukkan bahan tu manual, Mendeley cuma ada dalam 20 ke 22 saja format bahan, tetapi EndNotes ada lebih daripada 50. Okay, yang ketara paling kedua adalah selain daripada software ni free dengan berbayar, yang saya mention tadi. EndNotes dia boleh kita, okey lah bahan ni saya nak consider dia appear dalam bibliografi je. Tak nak appear dalam saya punya penulisan di mana-mana paragraf. Okay, di mana-mana muka surat. So itu antara yang paling ketara.
Okey, kita pergi pada Mendeley. So Mendeley ni dia menyenangkan kehidupan. Ni saya laju-laju je lah, ni iklan dan sebagainya. Okey, dan pastikan anda punya Mendeley bila anda dah sign in, dah masukkan beberapa artikel. Okey, dalam Mendeley ni dia ada function untuk synchronize. Nampak? Semua orang ada SYNC, synchronization. Jadi bila kita tengah buat assignment, alamak nak tutup kerjaan, nak pergi makan ke apa, nak shut down komputer dan sebagainya, pastikan anda klik sync dulu. Sebab sync ni dia akan pergi pada anda punya account Mendeley Web. Dia akan pergi anda punya Mendeley Web. Mendeley Web ni dia akan synchronize. Dan synchronize ni penting supaya, katalah saya ada masukkan beberapa bahan dalam ni, buka saya punya Mendeley yang PC Office tu pula, dia masih akan synchronize. Selalu yang terjadi pelajar-pelajar ni dia dah masukkan banyak, dia lupa klik synchronize, dia buka dekat laptop kawan dia ada Mendeley desktop, dia tanya kita balik, kenapa saya punya artikel hari tu ada 10, tak ada pun dalam ni. So soalan favourite saya tanya, klik sync ke tak? Lepas tu dia kata, saya pun tak ingat saya klik sync ke tak. Okay, synchronize ni dia macam backup, nampak? Kalau saya letak je saya punya cursor dekat sini, dia bagi tahu. Okay, dia akan synckan library anda dengan Mendeley Web. Okay. Baik, seterusnya, ini saya pergi laju-laju saja. Okay. So ini web. Web punya sign in dia akan keluar macam ni. Jadi samalah apa yang anda sign in. Jangan sign in dekat web guna akaun lain. Mendeley desktop guna akaun lain. Lepas tu dia pening dengan kita. Dia tanya balik pustakawan. Kenapa tak sama Bila saya check lah dekat Mendeley web akaun Mendeley lain. Dekat Mendeley desktop akaun lain. Okay. Kemudian saya tahu selain daripada Google Scholar, okay, siapa pernah guna Mendeley ni sebenarnya dia ada orang kata tempat untuk mencari artikel. Okay. Dia ada tempat untuk mencari artikel iaitu di www.mendeley.com/search. Siapa pernah jumpa ni? Ke tak pernah? Ke baru first time dengar? Mendeley boleh cari artikel. Okay. Terus sekejap dia tengah loading. Okay, saya letak dekat chat. Tetapi sebenarnya saya bukan kata bias sebab Mendeley ni dia dibeli oleh Elsevier. Jadi dia akan tarik artikel-artikel yang daripada Elsevier. Sekali lagi saya bagi tips. Elsevier ni sebenarnya kita UiTM langgan database apa? Kita langgan database Science Direct. Kita langgan database apa? Science Direct. Nampak ni? Ada dalam kita punya langganan Easy Access. Jadi sebab itu kalau kita cari apa-apa artikel kat dalam ni, contohnya saya pilih saja COVID-19 ni, dia akan tarik dulu hits-hits yang daripada Science Direct, daripada Elsevier juga. Cuma yang bagusnya yang inilah. Mana open access tu anda dah boleh terus download. Okay, siapa yang tak pernah guna, hari ni nampak magic nampak magic Mendeley literature search. Tetapi sekali lagi saya nasihatkan kalau dia pergi pada database yang kita langgan, contoh Science Direct, awak bersih baiklah. So login saja pada Easy Access. Okay? Boleh? Setakat ni okay? Yang lain okay? Sebelum kita mula pada Mendeley hands on ni, saya cerita-cerita panjang-panjang intro dulu. Okay, Fauzan. Okay. Baik, seterusnya Hafizah pun okey. Kita tengok balik slide. Ni adalah okay, siapa yang buka mendeley.com yang web punya, anda akan nampak macam ni lah. Dia sama je paparan dia. Paparan dia sama lebih kurang macam kita punya Mendeley desktop. Sebab tu pentingnya untuk synchronization. Okay, so kita dah nak mula dah guna. Sekarang ni saya nak semua orang. Okay, dah settle dah ni. Okay. First, cara nak masukkan bahan yang kita dapat daripada mana-manalah. Selalu saya tahu pelajar-pelajar ni dia dah ada satu folder. Lepas tu dalam satu folder tu dia letaklah PDF artikel. Macam saya ni lah. Satu folder letak literature search macam ni. Kalau ada 30, 30. Kalau ada 50, 50. Okay? Siapa yang buat konsep macam ni? So dalam Mendeley kita boleh masuk satu persatu. Satu persatu ni kita main konsep drag dan drop. Contohnya katalah saya ada PDF artikel yang ini, saya tarik je masuk dalam Mendeley, pergi ke panel tengah-tengah ni.
Okay, so dia akan masuk. Tunggu sekejap. Nampak? Dia akan masuk. Itu antara konsep drag dengan drop. Okey, tetapi saya tak nak lah. Mungkin kadang-kadang ada orang dah buat cara macam ni. Dia ada satu folder, dalam tu ada 45 PDF je. No, nak drag drop. Nanti tertinggal lah, risau lah, tak masuk semua lah. Okey, kita masukkan semua sekali menggunakan konsep folder. Kita klik pada file, lepas tu kita klik add folder. Carilah balik. Yang ini pun kadang-kadang ada pelajar tanya kita orang balik. Saya tak jumpa folder tu lah. Awak simpan kat mana? Rupanya dia dah simpan kat macam-macam tempat dah. Dia sendiri lupa, dia tanya kita pula. Jadi saya prefer anda simpan dekat tempat yang anda ingat lah. Okay, dan katalah saya simpan dekat desktop tadi. Kemudian ini adalah foldernya, literature review. Dan ada juga pelajar yang dalam folder ada subfolder. Jangan risau sebab Mendeley dia dah tikkan dah. Also import from subfolder. Tikkan je benda ni biar ada remarks, tick box ni. Okay, sebab nanti Mendeley akan tarik. Dalam tu ada anak-anak folder, dalam tu ada file lain, dia akan tarik serentak. Kemudian saya klik saja OK. Dalam masa seminit, akan masuklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semua PDF artikel tu. Okay. So orang lain saya bagi masa dalam seminit macam tu, cuba masukkan beberapa PDF artikel yang awak ada. Masukkan je, nak guna drag drop boleh, nak masukkan add file boleh, nak masukkan guna folder serentak pun boleh. Tak ada masalah. Boleh? Okey, saya punya dah siap dah. Orang lain? Hafiza dah, Fauzan dah. Sekejap saya tutup lampu, tutup pintu sekejap. Okey, Ain pun sudah. Okey, guna konsep apa? Drag drop ke, add file ke, janji mana-mana lah yang senang. Okey. Sementara orang lain tu tengah masukkan, okey, ada satu tips sebenarnya. Ini terjadi bila student sambil cari artikel, dia nak save dulu. Sambil cari artikel, dia nak save dalam folder. Lepas tu, okey, ini satu kelebihan Mendeley lah. Kita nak biar Mendeley masukkan secara auto. Bermakna awak tak perlu drag drop, tak perlu add file dan tak perlu add folder. Siapa rasa cara ni lagi senang? Siapa rasa cara ni lagi senang? Sambil banyak-banyak nak cari daripada easy access, nak save download beberapa artikel. Lepas tu anda nak biar Mendeley sendiri buat. Okey, saya tunjuk So dekat Mendeley desktop saya ni, konon-konon lah saya tak ada artikel apa pun. Okay, so saya nak buat cara senang ni. Tadi saya ajar cara susah lah, bukanlah cara susah, cara banyak-banyak cara. Mendeley ni ada banyak cara. Nak add file boleh, nak drag drop boleh, nak masukkan apa satu persatu boleh, nak masukkan ikut folder boleh. Tetapi yang ini, saya nak tunjukkan kita boleh createkan satu folder. Okay, dia sebenarnya ada dekat dalam slide ni. Kita consider dia sebagai watch folder. Okay, so watch folder ni sebenarnya dia menyenangkan supaya bila kita masukkan, sambil-sambil jumpa artikel, kita nak save dalam satu folder tu, biar Mendeley masuk secara auto. Maknanya kita ni tak payah bersusah-susah dah. Okay, katalah, okay, nampak? Saya ada satu folder, literature review. Okay, saya nasihatkan kalau ikut slide ni, dia akan minta pelajar namakan folder tu sebagai watch folder. Saya cari dia punya part. Salah je pula sekejap watch folder. Okay, so ini cara dia. Okay, tetapi tak kisah sebenarnya, tak kisah pun kalau anda nak namakan dia literature review, nak namakan folder tu PDF artikel, nak namakan dia journal artikel pun tak ada masalah. Okay, so ini adalah antara caranya. Ada setengah orang dia maintain nama folder tu adalah watch supaya dia ingat. Okay, dia ingat inilah tempat dia letakkan macam-macam artikel yang dijumpa dalam satu folder khas. Sebenarnya kita tinggal buat apa? Okay, tengok dalam saya punya Mendeley desktop ni saya dah delete tau. Saya dah delete dah artikel-artikel yang tadi tu.
Tetapi saya nak tunjukkan macam mana saya tidak menggunakan add file, saya tidak menggunakan add folder, saya tidak menggunakan drag drop, tetapi Mendeley boleh masukkan secara automatik. So di sini kita pergi pada tools. Okay, siapa nak buat cara ni pun boleh ikut je. Kita klik pada option. Okay, ada tak nampak watch folder punya tab ni? Ada nampak? Ada nampak? Mesti ada. Semua orang ada watch folder, jumpa? Fauzan nampak, jumpa. Okay, Hafizah ada. Yang lain-lain? Okay, Sabrina ada, Nurul Ain ada, Maisarah ada. Okay, so magic dia adalah, okay, Fakihah pun ada, magic dia sekarang ni. Ingatlah balik, saya pergi dekat desktop. Okay, saya pergi dekat desktop, kemudian saya tikkan saja folder literature review. Kemudian step seterusnya, sama ada awak nak tekan OK pun boleh, nak tekan apply pun boleh. So saya tekan pada OK. Apa yang terjadi adalah nanti Mendeley akan masukkan secara automatik. Bermakna setiap kali awak sign in saja, katalah awak dah keluar daripada Mendeley ni, setiap kali kita jumpa artikel, kita masukkan semua dalam literature review. Contohnya saya masukkan ni lah, APA publication ni dalam literature review. Jadi bila saya buka Mendeley, dia akan, nampak? Saya tak buat apa-apa, saya tak pegang apa-apa pun. Siapa nampak? Saya tak pegang apa-apa. Tangan saya ni tak pegang apa-apa. Tengah bertukar tudung apa semua. Tapi nampak tak Mendeley tengah buat apa? Mendeley sebenarnya dia tengah masukkan. Okay, tengah masukkan. Kalau tak jadi, okay, ataupun mungkin ada orang tu dia buat, tak jadi pun jangan lupa. Tekan sync. Sync ni sebenarnya kita macam membangunkan dia. Kadang-kadang Mendeley ni pun dia ada time dia hibernate. Jadi kita bangunkan dia. So apa yang dia tengah buat ni sekarang ni, dia tengah tarik. Ini konsep apa orang kata watch folder tadi tu. Okay, boleh? Lagi senang tak guna watch folder ni? Setting tu sekali je. Sekali saja kita buat option, pergi dekat watch folder. Okay, kita tikkan folder apa yang kita nak. Lepas tu kita tekan saja apply ataupun okay. Nanti dia akan tarik secara automatik. Okay, ni sebab saya tekan sync, dia lambat sikit lah. Sebab tu penting perlu ada internet connection. Okay, boleh? Lagi senang tak guna watch folder ni? Terpulanglah nak guna watch folder. Saya nasihatkan sekiranya anda di dalam proses nak buat literature review, time sehari tu jumpa sampai 10-15 PDF artikel, saya nasihatkan supaya anda gunakan konsep watch folder. Supaya senang lah dia akan masukkan secara auto tu je dalam Mendeley desktop. Okay? Saya punya dia tengah sync ni. Okay, setakat ni ada nak tanya apa-apa? Saya stop sharing dulu. Mungkin ada nak tanya ke? Okay, ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita move pada hands-on session. Okay, yang lain? Okay? Fauzan tengah buat Yang lain? Siti Nur Sabrina tak ada soalan. Yang lain-lain? Senyap je petang-petang ni. Soalan? Okay, baik. Kalau dah install boleh ke? Boleh? Okay, saya tunjuk ni soalan favourite. Orang suka tanya. Kalau saya ada Mendeley, lepas tu dalam masa yang sama mungkin saya nak install EndNote. Lepas tu kejap macam kita orang lah, pustakawan kan. Hari ni kelas Mendeley, besok kelas EndNote. Nanti lusa student tu nak Mendeley balik pun tak ada masalah. Boleh sahaja. Bermakna kita boleh ada dua-dua. Cuma nanti saya nak tunjukkan cara untuk kita tak perlu uninstall. Selalu student dia akan cakap macam ni tau. Puan, saya uninstall saya punya Mendeley. Sebenarnya janganlah. Mendeley tu tidak bersalah. Sekejap saya tunjuk dalam saya punya screen untuk kita tak ada masalah. Biarlah ada dua-dua tu pun. Okay, cuma saya ajar benda ni kena alert sikit cara dia. Okay, katalah hari ni saya kelas Mendeley. Okay, so kejap lagi pukul 5 saya ada kelas EndNote. Jadi macam mana? Jangan uninstall.
Ada setengah orang pergi uninstall Mendeley ni. Mendeley ni tak bersalah. Mendeley dekat desktop ni. Mendeley tak bersalah. Okay, cara dia sebenarnya kita tidurkan Mendeley tu untuk kita guna EndNotes. Nampak saya ada EndNotes ni. Okay, saya ada tengah buka saya punya EndNotes ni. Dia tak kacau, tak konflik apa pun. Tetapi kita tidurkan dia. Cara dia adalah, okay, ni kena ikut step by step ni. Ataupun siapa tak ingat ke tulis dulu. Nanti kan awak try saja. Cara dia adalah pergi pada file. Setakat ni awak tengok dekat references ni dia wujud tau. Ada lambang Mendeley ni semua ada. Kemudian kita pergi pada option. Kemudian kita pergi pada adds in. Okay, kita klik pada adds in. Okay, ada nampak kan kat sini Mendeley dash 1.19.8.dotm. Okay, siapa yang buat sama-sama dengan saya ni, cuba cek, ada kan? Kemudian di bahagian manage, okay, anda tukarkan dia kepada words adds in. Okay, tukarkan dia pada words adds in. Kemudian step seterusnya, tekan go. Bila saya tekan go, dia ada keluar satu box ni. Adds in ni ada keluar, akan terpapar. So sekarang ni dia ada dua-dua tick box. Mendeley pun dia right, EndNotes pun dia right. So hari ni, katalah sekarang ni, tak nak, saya tak nak guna Mendeley, saya nak guna EndNotes. Awak tanya dulu, awak nak guna apa? Kadang-kadang confused, student pun dia confused, dia nak guna apa dia tak tahu. Sebenarnya saya nak guna EndNotes. Jadi kita tak nak ada orang ni bergaduh. Kita tak nak ada orang ni bergaduh. So kita tidurkan Mendeley ni dulu, bagi dia senyap dulu. Jadi saya antikkan kotak Mendeley, dot 1.19 apa semua ni. Kemudian saya tekan saja OK. Tengok apa terjadi dekat yang 4 references ni. Saya tekan saja OK. Automatik, nampak tak? Lambang Mendeley tu tidak ada. Tetapi sebenarnya dekat saya punya Mendeley desktop, nampak ni, MS Word plugin tu ada lagi. Kita tidurkan dia sekejap. Okay, so dia tidur sekejap. Jadi, sekarang ni saya boleh dah guna EndNotes. Nampak? Masih APA 7 dan saya boleh buat citation, referring to. Okay, gunalah EndNotes. Dia pergi pada EndNotes, dia akan automatic buka. So katalah saya nak cite dia ni, dia tak gaduh lah. Okay, dia tak gaduh lah. Okay, dia masih boleh berjalan macam biasa. Okay, tetapi katalah sebenarnya, alamak saya dah tersilap, saya hari ni sebenarnya nak guna Mendeley. Jadi tak ada masalah, kita buat balik cara yang sama. Pergi pada file, pergi pada option, pergi pada adds in, kemudian kita nampak dia dekat bawah inactive, kan kita dah tidurkan dia tadi. So kita buka balik Mendeley, kita buka balik di bahagian manage words adds in, kemudian klik pada go, kita hidupkanlah balik lah, hidupkanlah balik Mendeley ni, kemudian tekan OK. 1, 2, 3, tak sampai 3 second, semua ni dah function dah. Boleh? Okay, so tidak bersalah. Mendeley tidak bersalah, EndNotes pun tidak bersalah. Kita boleh runkan kedua-duanya sekali. Sekejap, ada orang tanya lagi tak? Okay, so ada soalan lain sebelum kita pergi pada apa lagi features yang ada dekat dalam Mendeley dan kita boleh terus guna? Okay. Yang lain okay? Yang lain okay? 30 ni. 31 dah. Dia mungkin ada yang lain tak berapa okay tu, nanti boleh tengok recording tu. Yang record ni. Okay. Yang lain okay? Baik. Seterusnya. Aku tertinggal soalan pula. Okay, Fauzan okay. Baik, seterusnya, katalah saya dah masukkan bahan dalam ni. Apa yang kita boleh buat? Okay, bila anda masukkan bahan dalam Mendeley, selalunya saya akan suruh anda buat benda yang kedua. Step yang kedua. Okay, soalan favorite student selalunya dia akan tanya, Puan, dalam Mendeley ni dia ada folder. Dia ada function untuk create folder. Create folder ni konsep dia sama macam student-student saya tahu. Siapa kat sini dia buat satu folder assignment HS541. Satu folder untuk folder research methodology. Satu folder untuk dia punya research proposal. Satu folder dia punya assignment group. Satu folder individual. Siapa kat sini macam tu? Makanya banyaklah folder-folder dalam anda punya komputer. Siapa yang macam tu? Siapa yang macam tu? Cuba type 1. Siapa mereka yang tergolong dalam grup 1 tu? Sabrina sama, Fauzan sama. Yang lain-lain lagi 29 ni?
Syafiqah 1, Maisara. Jadi banyaklah anak-anak syarikat, anak-anak folder dekat dalam tu. Okay, Salsabila, Aini, Syazwani, samalah saya pun zaman degree memang buat macam tu. Zaman master pun sama, masih buat juga konsep macam tu. Sebab nak mudahkan kita ingat, folder ni SEM 1, subjek apa, folder ni SEM 2, okay. So dalam Mendeley ni dia ada juga function untuk create folder. Jadi ini lebih kepada cara kita organize. Yang ini kita dah masuk konsep organize. Macam mana kita organize yang kalau setakat ni, setakat ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam berapa artikel ni tak nampak sangat. Tetapi nanti bila anda dah ada lebih kurang 87 PDF artikel. Okay, 87 PDF artikel, lepas tu campur pula yang anda type manual lagi, okay. Nanti bila dah macam-macam ada dalam ni dan sebelum saya lupa, dalam Mendeley ni dia tidak terhad pada PDF saja. Awak boleh masukkan apa? Okay, boleh masukkan slide PowerPoint, boleh masukkan apa. Kalau pelajar accounting, ada Excel project, nak masukkan dalam ni pun boleh. Gambar boleh, cerita Korea jangan, tak cukup 5 gig, 2 gig ni dia bagi, paling limit. Okay, so dalam ni boleh masukkan anda punya, katalah awak simpan awak punya writing, research proposal ke assignment group, Microsoft Word, nak masuk dalam ni pun tak ada masalah. Okay, dan sementara saya ingat, saya advisekan bagi pelajar-pelajar yang dah start menulis research proposal, subjek research methodology, pastikan anda simpan artikel-artikel yang anda ada ni, walaupun dekat sini dia dah sync dekat awak punya Mendeley. Tetapi saya nasihatkan literature review ke folder yang penting-penting. Apa lagi, anda punya research proposal, simpanlah dekat banyak-banyak tempat. Antaranya, boleh simpan dalam Mendeley, simpanlah dekat Dropbox, simpan satu folder dalam Google Drive. Kenapa saya cakap simpan banyak tempat? Kalau paling tidak kita simpan kat cloud ni, kita lupa apa? Paling tidak kita lupa apa? Paling tidak lupa password je, reset je balik. Okay, kalau simpan dekat dalam hard disk, saya punya komputer personal baru je jadi 2 hari lepas. SSD dia korup, sedangkan baru je beli tak sampai 6 bulan. SSD korup. Bayangkan. Sedangkan kita percaya SSD tu macam dah power dah kan, dah laju dah komputer, dah selamat dah apa semua. Nasib baik, satu lagi tips, jangan simpan dekat C. Siapa kat sini simpan assignment penting dekat C? Anda punya PC ni komputer, my PC ni. Okay, siapa yang kat sini simpan dekat dalam C? C ni kat sini lah. Kalau jadi apa-apa, format ke apa, selalunya orang yang repair tu dia akan cakap, simpan artikel, file penting-penting semua kat mana ya? File-file semua, dokumen penting kat mana? Pastikan anda simpan dekat D. Tetapi saya tak galakkan. Lagi-lagi yang pakai pen drive, thumb drive, dah tak ada dah. Orang sekarang semua go to cloud. Dah simpan dalam Dropbox. Nampak? Saya punya laptop ni ada Dropbox punya function. Simpanlah dekat Google Drive apa semua. Paling tidak pun kita lupa password. Sekarang kan dah murah dah. Google apa semua, Google Drive pun ada 15 gig. Kalau awak simpan selain cerita Korea dalam tu memang muat. Okay. So jadi apa-apa at least kita boleh dapat retrieve balik. Jangan simpan. Satu lagi, jangan simpan dekat desktop. Siapa kat sini simpan benda-benda penting dekat desktop? Sebab Windows dia tengah dalam proses migration daripada Windows 10 ke Windows 11. Kadang-kadang ada setengah komputer tu dia macam kena demam sikit. Komputer pun ada masalah juga time dia kena demam sesama dia tu. Kadang-kadang apa yang awak simpan dekat desktop ni hilang. Sebab apa yang simpan dekat desktop ni, this whole memory dia dekat C. Macam saya, macam hari ni udah banyak dah benda saya simpan dekat C. Dekat desktop ni nanti saya akan cleankan. Saya pastikan dia simpan dekat folder dalam D ataupun dekat saya punya cloud. Sebab kat sini baru tahu. Kadang-kadang saya try buka PC student, nak minta bantuan, nak betulkan Mendeley dia ke. Dekat desktop ni, kalau boleh selagi boleh isi, macam-macam dia nak isi. Cerita Korea lah, apa benda lah, kad ucapan lah, movie lah, semua simpan kat sini. Sebab dia akan memberatkan awak punya komputer, laptop. Siapa yang simpan dekat desktop banyak benda? Sebab tu saya pun sakit mata kalau saya tengok benda ni dah macam dah nak penuh ni. Mana yang saya dah tak pakai, saya akan movekan dia ke cloud, backup, OneDrive ke apa ke, supaya dia, kalau jadi apa, sebab ada banyak kali dah kami di PITA ni library terjadi macam tu. Bila dia dah gila demam sesemua tu, hilang ni. Terus tak ada dah yang dekat desktop ni. Sebab dia holding dekat C. Okay? Bagus Fauzan, ada recycle bin je. Sebab tu kalau awak perasan, cuba awak check laptop kawan-kawan yang penuh desktop tu. Okay, kalau nak buka, ya Allah, sempatlah zikir, sempat istighfar dulu, apa semua, baru terbuka dia punya komputer.
Okay, baik. Seterusnya, okay, itu iklan sekejap lah. Okay, so sekarang ni, okay, so konsep folder ni sama. Dalam Mendeley kita boleh create folder, tetapi saya tak berapa recommendkan sebab folder ni dia jadi macam ni. Student kan suka create new folder, satu ni research proposal, okay. Satu ni saya punya assignment group. Sebab nanti awak kena buat kerja 2 kali. Kenapa saya kata buat kerja 2 kali? Nanti awak kena masukkan. Contohnya awak ambil satu artikel ni, awak scan dulu. Okay, ini assignment group. Jadi awak kena masukkan dalam group. Okay, assignment nombor 2 ni. Baca sikit. Okay, ini untuk saya punya research proposal. Masuk dalam research proposal. Okay, apa yang terjadi adalah 99% pelajar bila dia dah start masuk dalam folder ni, akan terjadi dia masuk salah folder. Kereta parking pun boleh salah parking, apatah lagi ni yang folder ni. So saya tak berapa berkenan sangat folder ni, memanglah nampak cantik, organize, systematic. Tetapi saya tak gunakan konsep ni sebab saya lebih suka kerja yang menyenangkan. Awak nak kerja senang ke nak kerja susah? So kerja yang menyenangkan adalah bila saya nak baca artikel dalam Mendeley, saya dah scan apa semua, saya tahu okey, artikel ni sebenarnya untuk saya punya research proposal. Siapa perasan dekat dalam sebelah kanan punya display ni ada function tagging, T-A-G-S. Siapa jumpa tagging, T-A-G-S? Ada? Ada tagging? Okay. Jadi tagging ni konsep dia sama macam label. Dan dia lagi senang. Jadi kita create label. Siapa yang tak ada tadi tu? Fauzan tak ada? Klik dulu dekat mana-mana PDF artikel. Kemudian aku akan nampak bawah abstract tu ada TAGS, tagging. Cuba cek, ada tak Fauzan? Ada, text, TAGS, tagging. Jadi, pelajar kita createkan tagging dengan label tu. Okay, janganlah create panjang-panjang, rajin sangat. Pergi create lah ini untuk research, math, panjang pula. Buat simple-simple tagging je, macam kita buat label, macam kita buat folder. Ini adalah untuk research proposal, comma. Nak buat tagging lagi. Dalam research proposal, artikel ni belongs to saya punya literature review. Okay, dah. Pergi pada move. Sebab banyak awak nak label ni. Awak nak label berapa banyak artikel lagi. So jangan buat panjang-panjang. Biasanya saya akan buat dalam 3-4 group label saja. Supaya nanti awak lupa. Awak dah baca artikel tu awak lupa. Ini belongs to apa-apa semua. So baca balik. Okay, ini untuk group assignment. Group assignment untuk subjek. Contohnya AC65. Contoh macam tu lah. Kita buat macam tu je. So bila awak completekan label-label ni. Okay. Jadi kita completekan label-label ni. Automatic. Siapa perasan di bahagian sebelah kiri, cuba awak klik filter by my text. Bila saya klik je filter by my text, nampak tak muncul ni tagging-tagging yang awak create tadi? Ada? Ada tak? Tagging-tagging yang awak create tadi tu lah, group assignment, subject AC berapa tadi tu. Okay, katalah yang ini adalah untuk literature review. Ini untuk saya punya subjek lain pula. EDU 56 contoh. Okay, semua orang ada? Muncul tak bila kita filter by my text tu? Jadi filter by my text ni sebenarnya dia menyenangkan bila katalah hari ni awak cuma nak site, awak cuma nak baca artikel-artikel yang belongs to literature review. Klik je LR ni. So ada berapa? Ada 2 lah. Sebab 2 ni je yang awak dah labelkan, taggingkan dia sebagai literature review. So saya hari ni nak baca research proposal saja punya artikel. Ada 2. Okay. So kalau saya klik clear, dia akan listkan semua sekali. So mana senang? Mana senang? Sama ada awak create folder ataupun awak create label tagging ni lagi senang. Label senang ke? Tagging senang ke? Ataupun nak folder? Folder tu memang saya masa awal-awal semangat tau buat folder tu. Ini personal view saya lah. Tiba-tiba saya cari, mana artikel tu? Rupanya salah masuk folder. Dan biasa folder bukan 1, 2, 3 folder. Mesti kita buat folder banyak-banyak kan.
So tagging dengan label ni lagi senang. Dan sebenarnya dalam Mendeley ni, okay, kita boleh baca artikel ni, saya double klik. Lama kecil now. Kita boleh zoom lagi. Okay, kita boleh zoom. Lepas tu apa lagi kita boleh buat? Ni dah cosmetic part. Sambil baca, siapa kat sini suka beli highlighter macam-macam colour? Sebenarnya dalam Mendeley ada function untuk highlight text. Okay, ada function untuk highlight text dan colour dia ada macam-macam colour. Hari ni nak mood macam biru lah, nak highlight ni artikel ni. Nak highlight ni. Nak highlight ni tak cantik lah biru, nak warna pink pula. Tak ada masalah. Tukarlah warna pink, nak highlight yang ini. Sambil baca nak highlight. Sambil-sambil baca, selalu kan orang beli sticky note. Jangan risau. Dalam Mendeley ada digital sticky note. So katalah kadang-kadang kita highlight, kita nak letak remarks. Okay. Untuk masuk dalam introduction literature review. Contoh. Label ni boleh gerak-gerak. Letak kat ujung sini lah. Okay. Nak letak lagi ni. Sticky note untuk ini. Untuk masuk dalam, katalah, chapter 2. Katalah awak nak letak remarks pun boleh. Kalau tersilap pula sticky note ni, right click, delete note. Tersilap highlight, right click, delete highlight. So, senang je. Okay. Pernah guna tak ni? Highlight. Ini kalau selalu awak guna yang highlighter tu lah. Sticky note hari ni tampal, besok hilang. Tapi dalam Mendeley dia akan masih maintain as long as awak tak klik delete lah. Okay, boleh? Yang lain okey? So jimat kertas tak? Nak baca ke nak apa ke dalam Mendeley ni pun boleh. Dan sebenarnya, okay, sambil kita baca ni, okay, katalah artikel ni awak dah baca, Priorities for the COVID-19 Commission ni, kita dah baca. Okay, kenapa ada lampu-lampu hijau ni? Sebenarnya lampu hijau ni kita boleh, sebenarnya dalam Mendeley ni ada satu function, recently read. Dia akan bagi tahu, artikel ni sebenarnya awak baru baca. Nampak tak? Artikel yang sama. Jadi, katalah saya dah baca artikel ni, kita boleh tutupkan lampu hijau ni. Dan kalau saya klik all document, okay, ada berapa lagi artikel yang kita belum baca? Bermakna lambang-lambang hijau ni dia remarks kita lah, dia bagi tahu kita. Pernah kan awak buat secara manual, awak macam dah baca artikel ni, tapi bila awak dah baca setengah jalan, belum baca lah artikel ni. Lepas tu ada pula orang yang dah baca artikel tu, saya dah baca lah minggu lepas. Kalau saya memang tak ingat lah. Minggu lepas pakai tudung apa pun tak boleh nak recall, apatah lagi awak nak organize, susun artikel ni dah baca, tak baca, dah baca, tak baca. So dalam Mendeley senang je, katalah artikel nombor 2 ni pula, okay, dah baca, dah habis, dah letak highlight, dah sebala semua, dah siap. Okay, so kita tutupkan saja lampu ni, bermakna kita dah baca. Dan kadang-kadang kalau kita jumpa poin-poin penting yang kita nak refer, kadang-kadang kita akan jumpa artikel-artikel yang banyaknya poin yang saya rasa saya interested. So kita tak payah nak pening-pening buat tagging label favourite, sebab kita boleh hidupkan saja lampu kuning ni menandakan yang artikel ni adalah artikel yang kita nak refer banyak kali. So automatic bila awak wujudkan bintang ni berwarna kuning, dia akan duduk dalam group favorites. Ni lagi senang lah. Tak payah nak buat label tagging semua favourite, tak payah. Dia dah wujud automatic lah. Boleh? Okay? Boleh. Hafizah okay? Okay. So kita dah pergi part dah separuh jalan dah ni. Sekarang ni saya nak tunjukkan dalam Mendeley macam mana kalau awak nak masukkan bahan tu manually. Tadi saya dah tunjuk dah masa kelas awal tadi. So sekarang ni saya nak tunjuk lagi. Katalah saya ada satu buku, saya ada laporan tahunan ke apa ke yang saya nak masuk manual. So yang ini kita bersama-sama semua menjadi sekretari yang berjaya, iaitu kita kena klik pada file. Kita klik add entry manually. So dia ada keluar lah macam ni. Nak besarkan sikit pun boleh. So by default dia akan keluar journal artikel. Tetapi kena tahu, kalau bahan yang awak pegang tu adalah buku, janganlah biar journal artikel. Tukarlah dia pada book. Kalau bahan tu adalah website, okay, tak ada masalah. Cuma website ni dia ada satu kelebihan sebab kita boleh gunakan web importer punya function. Nanti kita tunjuk, saya tunjuk web importer punya function. Okay, so katalah dia buku, kita tukar dia jadi buku. So kita masukkan lah, ni sekretari berjaya kena masukkan lah. Katalah education in pandemic, pandemic scenario. Katalah ni buku dia. Okay,
Kemudian kita move pada maklumat yang kita perlu masuk. Sebab kita kan Sekretari Berjaya kena masukkan maklumat bahan-bahan yang penting untuk dia display di dalam kita punya references dalam Mendeley ni. So di bahagian authors, okay, biasanya buku international dia akan bagi tahu nama author dekat depan kan. Tony Stark, Clark Kent, okay, apa lagi? Peter Parker, itu antara contoh nama orang putih. So jangan terbalikkan sebab kalau saya type macam ni, ini adalah nama orang putih yang ada dekat paper, dekat buku tu punya cover. Bila saya tekan enter, apa terjadi? Cuba semua orang masukkan apa-apa nama orang putih. Contoh. Bila saya tekan enter, nampak tak Mendeley terbalikkan nama tu? Sebab kan awal-awal saya mention tadi, Mendeley ni memang dia akan auto terbalikkan. Okay. So, katalah bahan tu nama Melayu. Ni, awak nak biar nama tu jadi Fatah Amin. Tak nak jadi nama orang putih. Amin, Fatah. Okey, ataupun katalah dia adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau saya tekan enter ni, Mendeley akan terbalikkan. Malaysia, Kementerian Pendidikan ni macam kelakar dia. Tetapi sebenarnya in terms of institution, organisation, dia perlu di-displaykan exact name. So, untuk Mendeley, kita nak bagi tahu dia, perasan tak kat bawah ni ada institution/organisation. So sebelum tekan enter, kita klik dulu yang bawah ni. Bila saya klik, baru kita tekan enter. Nampak tak nama ni tak terbalik? Itu je trik dia. So kita proceed lah. Okay, buku tu tahun bila? Buku surat mana yang awak ada ambil certain ayat tu? Mungkin 45 sampai 56 contoh. Kemudian kita masukkan city. Sebab tu penting untuk anda tahu maklumat-maklumat bahan tu. Katalah dia diterbitkan kat mana. Kalau buku tu ada edition, katalah 6 edition, masukkanlah. Kemudian publisher, siapa yang terbitkan. Kemudian apa-apa nak jadi sekretari, yang lain-lain ni tak perlu masukkan. Ini ada antara yang orang kata mandatory maklumat yang perlu dimasukkan. Kemudian kita tekan save. Okay, so automatic dia akan masuk dekat bahagian atas. Recently added. Inilah dia bahan tu yang kita kena masuk manually. Setakat ni okay yang kena masuk manual. Okay, yang kena masuk manual ni. Okay, boleh. So jadi Sekretari Berjaya tu lah kena masukkan. Sayanglah. Okay, berbeza kalau anda jumpa, okay, dekat dalam Mendeley ni, dia ada satu function Mendeley Web Importer. Okay. Saya cari sekejap dia dekat slide mana. Web Importer. Ni, tak jumpa. Okay, Web Importer ni sebenarnya anda boleh klik saja dekat Google Chrome extension. Okay, saya bagi dia punya URL ataupun siapa type dekat dalam type je dekat Google tu, anda akan jumpa Google ni. Cuba klik dekat Chrome extension ni. Okay, kalau siapa perasan dekat saya punya browser ni, nampak tak ni? Dah ada dah lambang Mendeley Web Importer. Bila saya jumpa artikel-artikel tu dekat website, apa lagi contohnya saya jumpa dekat yang tadi tu, mendeley.com literature search punya tempat, saya hidupkan sahaja, okay, pastikan bila siapa yang dah add Google, dekat extension Google Chrome tu, okay, pastikan anda tekan yang gambar jigsaw puzzle ni, kemudian make sure hidupkan lambang pin ni, lambang macam pin tu, supaya dia ada dekat anda punya shortcut ni. Contoh macam saya punya tak ada. So, kita nak biar dia appear, hidupkan balik jigsaw puzzle, kemudian kita onkan, pinkan dia. So bila saya klik, okay, sebenarnya saya minat dengan beberapa artikel dalam ni. Web Importer ni dia mencepatkan kerja kita import bahan-bahan yang berada di web. Okay, so saya klik pada Web Importer, dia akan minta saya sign in account Mendeley. Nampak? Sebab saya tak sign in, so make sure kita sign account yang sama. Account yang sama, contohnya saya guna dekat Mendeley sama. Kejap, dia tengah sign in. Okay, so pilihlah sebab saya ada banyak account ni. Okay, so saya sign in. So ini juga membantu pelajar function Web Importer ni sebab dia memudahkan. Nampak dia tengah buat apa? Sekejap.
Okay, sebab tu dia kena ada internet connection. Okay, nampak? Saya tak buat apa-apa pun. Tetapi yang bagusnya dia akan tarik dengan PDF account. Katalah saya, nampak bila ada PDF account ni, saya tick artikel ni. Saya scroll ke bawah lagi. Kalau tak ada, dia hanya ada references, metadata bahan tu saja. Okay, saya tick artikel ini. Saya tick artikel nombor 3 ni. Okay, katalah saya nak 3 ni saja. Kemudian saya boleh straight tekan add to Mendeley. Nampak Add to Mendeley. Nampak ni dia tengah adding. Tunggu sekejap. Bagi dia buat kerja dia. Ada 3 tadi saya dah tick. Okay, tunggu sekejap. Saya buka saya punya Mendeley desktop. Okay, tadi recently added yang kita type Sekretari Berjaya tadi kan? Okay, kita tengok sekejap dia dah siap belum. Okay, nampak gambar ni dah kelabu. Bermakna dia dah siap buat. Saya buka Mendeley desktop. Saya tekan synchronization. Synchronization ni power lah dia punya button. So saya klik recently added. Ataupun saya tak buat apa-apa pun, saya tak pegang apa-apa. Nampak tak? Mendeley dah masukkan dah artikel tadi. Yang 3 yang saya tick tadi ke dalam Mendeley library. Nampak? 1, 2, 3 dah masuk. Ataupun dia tengah buat ni. 1, 2, 3 dia tengah download. Nampak? 1 dah bertukar jadi PDF. 2, Pascarella dah tukar. Nombor 3, karakteristik of COVID ni. Dah ada 3 PDF artikel. Senang tak senang? Tadi guna watch folder. Yang ini guna web importer. Senang tak senang? Senang tak senang? Okay, staff saya dah bagi link kehadiran tu. Maknanya dah nak habis tu. Lagi berapa minit ni? Okay, lagi sikit kita nak habis dah. Okay, boleh. Okay, so tu cara untuk web importer Mendeley ni menyenangkan kerja-kerja anda semua. Kalau anda jumpa bahan tu daripada website ke, daripada mana-mana ke yang ada dekat web, dia akan menyenangkan. Jadi kita tak payahlah jadi Sekretari Berjaya semuanya. Kita boleh terus suruh Mendeley ni masukkan secara automatik. Boleh? Yang lain okey? Okey, boleh cuba yang Mendeley Web Importer ni sebab dia memang sangat senang lah kalau awak ni. Jadi awak tak payah nak drag drop. Awak tak payah masukkan dalam watch folder. Okey, dia dah masuk terus automatik. Okey, baik. Seterusnya, okey, sekarang ni kita nak buat bersama-sama ni dan dah last part untuk Mendeley. Sekarang ni saya nak awak buka Microsoft Word, blank document. Okey, move lah letak cursor dekat mana-mana. Kemudian saya nak awak buka mana-mana PDF artikel yang ada dekat dalam ni. Okay, katalah saya buka satu ni azithromycin ataupun saya buka mana-mana PDF yang kita baru masukkan tadi. Contohnya yang inilah, meta analysis. Saya double klik. Okay dah, semua orang dah? Boleh? Boleh? Okay, dah buka dah PDF artikel. Sekarang ni saya nak buat apa? Saya nak copy serta-serta baris ayat daripada artikel ni. Okay, ni kena buat sama-sama dengan saya Semua orang kena buat sama-sama dengan saya. So, first step saya tekan select text. Kita kena guna function ni dulu. Select text. Kemudian saya highlight lah 1, 2, 3 baris ni. Dah. Saya right click. Kita ada tak jumpa copy ni? Semua orang kan champion. Pak copy ni. Laju je. Kita tekan copy. So, buka balik dalam Microsoft Word. Saya tekan right click dan paste. Nak paraphrase ke apa, cosmetic part kejap. Jangan buat apa-apa. Sekarang ni saya nak semua orang ikut step saya. Seterusnya kita tekan apa? Di bahagian references, saya nak semua orang tekan insert citation. So selepas insert citation, saya nak anda semua klik step seterusnya adalah go to Mendeley. So bila saya klik go to Mendeley, okay, saya tak pegang mouse. Saya tak pegang apa-apa pun tangan saya, betulkan tudung lagi sekali. Kenapa dia birukan artikel tu? Siapa boleh bagi tahu kenapa dia birukan artikel ni? Sebab kita ambil daripada artikel tu. Ya. Kalau kita buat manually,
memang akan terjadi awak tersalah cite artikel. Jadi Mendeley ni dia ada macam memori tau. Memori di mana bila setiap kali kita copy mana-mana artikel ke, lepas tu kita buat step yang sama ni, dia dah bagi tahu inilah artikel yang sepatutnya awak terus tekan lambang cite. Lambang cite yang quotation ni, CITE ni. So klik je cite ni, tak payah pening-pening, tak payah nak pergi tanya orang sebelah, tanya kawan jiran ke artikel mana yang aku tulis semalam, yang aku nak refer tadi nak bagi citation, tak payah. Tekan saja lambang cite. Apa yang terjadi adalah 1, 2, 3, tak sampai 3 second, Mendeley akan bagi terus kredit. Apa artikel tu, daripada mana sources dia, baru kita buat cosmetic part. Kalau saya barulah buat macam ni. Apa dia ni cakap, artikel ni, baru buat yang editing tadi. Nak paraphrase ke apa ke, this study mention about clinical trial in medical field. Contoh macam tu, kita ni baru buat cara bijak dulu dan kita tariklah dia ni atas dan terus kita buat kosmetik, dah siap satu ayat. Letak sini pula. Dah siap. Kita move pada next paragraph. Senang. Siapa nak menyusahkan diri? Okay. Sebab ada yang biasa buat menu, dia kata nantilah baru nak cite. Lepas tu nanti dia warga. Ataupun sebenarnya bila kita buat cara macam ni, kita klik insert citation. Saya klik go to Mendeley. Sebenarnya kat sini kita boleh gunakan function apa? Label tadi. Saya sebenarnya nak cite artikel dalam literature review saja. So kita boleh cite lah. Nampak? Kan ini senang. Kita buat tagging tadi. Ini pun adalah satu kelebihan juga. So saya nak cite dia ni. Tekan je lah cite. Barulah kita buat ayat. Dia ni cerita pasal apa? Findings by apa? Okay. Highlight about. Kan tak beria-ia sangat awak nak buat manually macam sebelum ni. About study area in education. Contoh dah siap satu ayat. Dah siap 2. Move pula pada next paragraph. Boleh? Boleh tak orang lain semua? Okay. Okay, so magic yang seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kalau awak nak cite ramai-ramai. Ataupun nak cite lebih daripada satu. Tak ada masalah. Yang ini kita guna function shortcut keyboard saja. So dalam keyboard ni kita ada shortcut iaitu kita guna control. Sambil kita pilih, kita tekan control dekat keyboard ni tanpa lepas. Contohnya, kita guna insert citation. Sama je step dia. Go to Mendeley. Okay, katalah saya pilih mana-mana artikel. Okay, mana-mana artikel yang ada dekat dalam ni, saya pilih yang paling bawah sekali. Okay, sekali tu dah biru. Sekali tu artikel yang ni dah biru. Tekan control dekat keyboard. So, saya pilih artikel yang lain pula. Contohnya, jangan lepas control tu. Saya pilih dia ni pula. Saya pilih dia ni pula. Dah 3 dah biru. Nak pilih lagi. Saya pilih dia ni pula Butler tadi. Okay, dah confirm ada 1, 2, 3, 4. Baru saya lepaskan control daripada keyboard dan saya tekan cite. So masuklah 3, 4, 5, 6, 7 tadi tu. Nampak? Nampak bijak tak bila buat literature review macam ni? Jadi pensyarah akan tahu bahawa okey, pelajar ni rujuk dekat Butler, rujuk dekat Pascarella ni, rujuk dekat dia ni cakap tentang apa. Jadi nampaklah bijak awak buat literature review tu semua. Boleh? Boleh tak yang part yang nak masukkan ramai-ramai tu? Guna control je, control. Okay, saya ulang Fauzan. Guna control kat keyboard. Okay, saya guna control kat keyboard. Macam ni. Okay, saya delete balik. Nak tunjuklah balik. Saya nak masukkan ramai sebab biasanya sampai satu tahap, pelajar-pelajar ni nak tunjukkan tahap level genius mereka buat literature review. Nak bagi kredit pada ramai sebab 4, 5, 6 artikel tu dia cakap benda yang lebih kurang sama. Jadi nak nampak bijak, nak masukkan ramai-ramai, kita guna cara yang sama. Insert citation, kemudian kita go to Mendeley. So kita klik dulu mana-mana artikel yang kita nak. Saya klik dulu contohnya si siapa ni, Lagunos ni. Lagunov dengan Dennis ni. Okay, dah klik sekali. Tangan kiri, saya tekan control dekat keyboard. Tanpa dilepaskan. Saya tak lepaskan lagi. Ni kita guna tangan kiri, tangan kanan. So saya pilih orang seterusnya. Saya pilih si Abaleke ni. Orang nombor 2. Bahan nombor 2. Saya pilih orang yang seterusnya. Tian Sijia ni pula. Bahan nombor 3.
Okey, total dah puas hati. Dah puas hati dah ni, tiga-tiga ni nak bagi citation serentak. Saya lepaskan tangan daripada keyboard, control keyboard tadi lepaskan. Saya terus tekan side. Jadi dia akan jadi cantik macam ni, nampak ni. 1, 2, 3. Tak sampai 3 second, dia akan masukkan sekali tiga-tiga tadi dalam anda punya Microsoft Word. Lambat pula tengah update dalam ni. Okay. So nampaklah bijaknya bila buat literature review tu. Macam ni. Barulah ada orang ni cakap pasal apa. Okay. Study by. Siapa-siapa ni. Diorang cakap apa. Okay. Diorang ceritalah pasal highlights. Apa lagi ayat-ayat yang awak nak guna. Highlights about COVID-19. Apa yang diorang cakap? Sebab diorang cakap benda lebih kurang sama. So awak nak nampak bijak bila buat literature review tu. Kita nak bagi ramai-ramai. So akan ada saat awak akan jumpa banyak bahan dan awak nak bagi kredit kepada empat-empat sekali tu. Okay? Boleh? Boleh? Boleh pun. Bila lecturer baca pun lecturer macam okay, bagus lah budak ni ramai, banyak. Sebenarnya lecturer pun dia akan sekali imbaskan saja awak punya awak punya assignment tu dia akan tengok. Student ni berapa artikel dia cite. Okay? Baik, seterusnya kita nak buat apa? Kita nak buat, okay, sebelum saya tunjuk nak buat references list, sebenarnya dalam Mendeley ni, daripada awak nak guna tangan kiri, tangan kanan, sebenarnya ada jalan shortcut. Saya tunjuk jalan panjang dululah. So, bila klik insert citation sebenarnya, kalau awak perasan, okay, awak akan perasan, di dalam kotak ni, nampak tak ada kotak biru ni? Dia ada dimension apa? Search by author, title, or year in my library. Ini adalah saat di mana awak menggunakan cara ni macam main tikam-tikam. Biasanya pelajar dia tahulah artikel itu tentang apa, topik dia, related area dia apa, dia field dia semua dia dah tahu dah. So biasanya saya main tikam-tikam apa tu, saya letak keyword. Keyword yang contohnya ada tak yang mention pasal virus. Ni sebenarnya dia tarik daripada awak punya Mendeley Library. So kat sini sebenarnya awak dah boleh katalah sebenarnya saya nak cite dia ni lah sebenarnya, Aditya ni. So ada tak lagi artikel virus yang awak nak cite? Saya nak cite dia ni pula. Understanding of COVID-19 based on current evidence. Perlu tak tangan kiri, tangan kanan control? Tak perlu. So katalah nak main tikam-tikam. Sini ada tak artikel tahun 2020? Ada. Randomized double blinded ni. Pak. Jadi saya terus tekan OK. 1, 2, 3. Tak sampai 3 second. Nanti dia akan masuk semua sekali serentak. Itu jalan shortcut lah sebenarnya. Okay. Tunggu sekejap dia tengah buat. Sebab tu dia nampak. Sebab tu dia bagi tahu bila dekat dalam ni. Bila saya tekan je insert citation, dalam ni dia dah mention dah. Anda boleh masukkan nama author. Boleh masukkan tajuk. Jarang lagi kita ingat tajuk. Keyword boleh. Apa-apa keyword. As long as dia tarik daripada Mendeley Library anda dengan tahun. Boleh? Okay. So tu magic-magic dia. Okay, last. Kita dah nak sampai sesi yang paling last sekali. Kita nak buat apa? Kita nak buat references list. Dah beria-ia lah tadi nak buat bagian arak tadi. Kita nak buat references list saja. Kalau cara senangnya, anda boleh create ni je. Insert bibliografi ni. Boleh je tekan. Tapi sekarang ni saya suka buat rumah dia. Rumah dia ni bermakna kita buat cantik-cantik dia punya rumah. Baru kita masukkan references dia. Jadi saya nak semua orang, ada tak jumpa bibliografi dekat dalam anda punya Microsoft Word ni? Ada jumpa? Ada setengahnya nampak tak bibliografi references work cited. So saya nak awak semua pilih references. Ni kita nak buat rumah dia dulu. Baru kita buat list dia nanti. Ada? Okay, klik references. Dia akan muncul kat bawah ni macam ni. Adalah ayat ni. There are no sources in the current document. Ada? Okay, Fauzan. So saya nak semua orang movekan anda punya mouse di sebelum ayat there are no sources. Okay, there are no sources ni. Saya besarkan sikit. Letakkan dekat cursor mouse dekat sebelum ni. Jangan kat there are ni. Sebelum T tu. Letakkan je. Dah? Sudah? Orang lain sudah? Sudah. Okay. Hafizah dah? Letakkan di sebelum ni. Cosmetic part dia nak tukar font references ni warna hitam tu nanti. Nanti baru kita buat. Okay, dah?
So sekarang ni saya nak semua orang atas Open Mendeley ada satu button nama dia Insert Bibliography. Mana kita nak minta dia buat list. So dalam Mendeley ni dia consider as insert bibliography tapi sebenarnya dia akan buat references list. Saya nak semua orang klik Insert Bibliography. Jadi apa? Saya tak buat lagi, saya tunggu orang lain. Jadi apa? Jadi apa? Sekejap, yang lain respon. Jadi apa Ain? Jadi apa? Orang lain? Jadi apa? Jadi tak references list tu? Dia auto listkan references bibliografi yang kita beria site tadi. So saya tunjukkan, saya klik pula insert bibliografi. 1, 4, 5, 6. Saya punya ni lah delay sikit network. Tak sampai 10 second, dia akan listkan nama-nama orang yang tadi kita guna tangan kiri, pakai control, carilah apa semua tadi. Okay, apa yang terjadi? Saya kecilkan sikit, nampak? Ini APA ni sebab kat sini American Psychological. Nampak? Dia dah terus listkan semua sekali. So kita nak buat kosmetik dia apa? Kosmetik dia yang ini anda perlu buat last sekali sebelum hantar dekat lecturer. So yang ini highlight kan yang ada tulisan there are no sources in the current document, backspace kan. Delete kan dia, kan termasuk pula kat dalam punya references list. Kemudian kita nak buat apa? Kita highlight kan semua. Nampak tak ada punya susunan ni macam highway sengit-sengit ni. Ke dalam keluar, ke dalam keluar. Kita tekan saja justify. Bagi dia cantik, susun elok semua. Sudah siap lah. Ni cosmetic part. Nak tukar references ni, kenapa warna biru? Tukar je lah dia jadi warna hitam, font ni, colour dia dan sebagainya. Boldkan. Kan cantik, rumah dia dah siap. Okay. Dan yang magic yang last saya nak tunjuk adalah yang tadi. Ingat tak kalau lecturer awak, saya nak tukar lah. Saya punya journal ni minta, bukan APA, dia minta format lain. Sebenarnya awak boleh klik je dekat mana-mana, kat dalam ni ke, citation ni ke, dekat references ke. Tukar je jadi IEEE. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Bawah berubah, dekat anda punya writing document pun berubah. So tak pening. Awak boleh tunjuk kat lecturer pun lagi cara ni. Bermakna diorang boleh hantar je, tak sampai berapa second, nampak? Kan dah berubah, tukar daripada apa? Medical pula. Okay, tukar pada medical punya area. Tukar pula style lain. Boleh, tak ada masalah. Nak patah balik pergi APA. Tak ada masalah, tukar je. Okay, boleh. Kita tukar balik lah APA. Jadi pelik-pelik pula. Boleh, tak ada masalah. Okay, so itu yang saya cuba cover untuk hari ini. Kalau ada yang nak slide, ke? Kalau ada nak slide, saya akan bagi dalam PDF. Kemudian nanti boleh minta dengan Puan Hafiza Mustafa. Nanti mungkin ada yang saya tak sempat cover. Mungkin tertinggal laju sangat, kau boleh rujuk dekat sini. Dekat slide. Boleh? Okay. Link kehadiran tu, saya stop sharing dulu. Link kehadirannya, jangan lupa Mendeley, jangan lupa apa-apa perubahan kita tekan synchronize. Synchronize ni penting, kadang orang excited sangat dah, banyak dah ni, banyak dah ada dah artikel, tutup terus, jangan. Synchronize dulu, baru klik file, lepas tu sign out. Okay? Baru sign out. Okay, ya. Tu antara tips dia. Okay, supaya nanti bila awak pergi awak punya Mendeley web, okay, saya buka saya punya library. So dia akan sama interface dia. Nampak saya buka jap. Saya punya Mendeley web library. Apa yang saya sync dekat Mendeley desktop tadi akan sama. Tunggu jap, dia tengah loading. Sama. Nampak? Sama. Nampak yang saya favouritekan kuning tu sama. PDF artikel tu pun sebenarnya dia dah simpan dalam ni. Kalau saya buka, double klik artikel ni, nampak? Dalam ni kita boleh baca pun PDF tu, dia dah hosting kan. Sebab tu penting untuk synchronize. Nak download balik semula. In case nak backup ke apa ke kan. Okay. So saya stop sharing dulu. So mungkin lepas tu ada yang nak tanya ke.
Okay, so untuk anda dapat e-certificate hari ni, pastikan anda isikan link borang penilaian pengguna tadi, kemudian masukkan nombor rujukan yang ada tu, PPACRGQ, dan pastikan anda punya browser tu allow pop-up blocker. Kalau awak pop-up blocker awak tu awak tak allow, nanti tak boleh download sijil tu, dia takkan auto download. Nanti saya letak dekat saya punya YouTube. Nanti link tu bolehlah share-share dengan peserta-peserta lain. Okey, pastikan isi dulu borang kehadiran dan slide nanti saya akan PDF-kan dan share dengan Puan Hafiza, dan nanti organizer bolehlah nanti share dengan peserta-peserta hari ini. Okay, so itu sedikit sebanyak Mendeley punya session. Saya harap dia berguna untuk anda semua, bermanfaat. Kalau mungkin ada yang saya laju sangat ke, tak sempat nak kecap ke, boleh rujuk nanti slide yang saya akan bagi pada Puan Hafiza, dan Puan Hafiza boleh bagi nanti pada organizer nanti, penganjur program hari ini. Okay, so saya stop dulu recording. Nanti lama pula recording ni, dah lebih 2 jam. Saya stop dulu recording. Terima kasih pada semua yang join hari ni, semoga bermanfaat. Bolehlah yang ada dapat ilmu hari ni, share-sharekan ilmu dengan kawan-kawan lain, dan boleh rujuk nanti kalau mungkin nak buat sesi lain ke, sesi kedua ke, rakan masjid nak buat, boleh saja kontak kami pihak perpustakaan. Terima kasih pada yang join. Saya stop dulu recording, tapi saya masih ada lagi dalam ni untuk mungkin ada yang nak tanya soalan ke, saya akan jawab.